Pagi ini saya dijemput hadir untuk menyaksikan perjanjian persefahaman Memorandum of Understanding di antara prihatin UPNM, Universiti Pertahanan Malaysia dan juga UNITAR. Ini adalah merupakan satu lagi program yang dianjurkan secara bersama oleh Prihatin Nasional, Yayasan Prihatin Nasional untuk membantu dan memberi peluang kedua kepada pelajar-pelajar kita, kepada anak bangsa untuk memasuki institusi pengajian awam dan swasta. Seperti yang kita sedia maklum bahawa program jelajah pendidikan yang dianjurkan oleh Yayasan Prihatin Nasional ini telah pun mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Sebanyak 35 kawasan parlimen telah pun dijelajah, dan pada sepanjang tempoh 6 bulan pertama ini seramai 32,600 pelajar telah pun berjaya memasuki ke institusi pengajian awam di seluruh negara. Dan saya harapkan supaya program ini dapat diteruskan dari masa ke semasa. Sekurang-kurangnya dalam program Destiny Anak Bangsa ini, di bawah program Jelajah Pendidikan Nasional ini, boleh memberikan peluang kedua kepada pelajar-pelajar yang tidak berjaya diterima masuk ke mana-mana universiti ataupun institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah untuk membantu golongan asnaf dan golongan B40. Bagi pelajar-pelajar di kawasan wilayah persekutuan sahaja pada pagi ini, seramai 2,000 pelajar di kalangan anak-anak asnaf dan juga B40 yang telah berjaya masuk ke universiti. Dan selain daripada mereka berjaya masuk ke universiti, mereka juga dibantu dengan bantuan perbelanjaan termasuk komputer riba oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya harap dan juga saya sebut di dalam penyampaian saya supaya program ini dapat kita lipat gandakan lagi, dan kalau boleh dijejaki setiap anak-anak yang berada di seluruh pelosok wilayah persekutuan, termasuk di seluruh pelosok kawasan luar bandar di seluruh negara. Ini adalah pelaburan yang sangat penting dan pelaburan yang tidak ternilai oleh anak bangsa bagi mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin. Mereka bukan dikatakan tercicir, tetapi mereka mendapat kelulusan yang agak minima, tetapi boleh ataupun layak untuk diterima masuk ke mana-mana institusi pengajian awam. Untuk kita beri peluang kepada mereka bagi melanjutkan pelajaran. Kerana itu, success rate ataupun daripada mereka yang berjaya memasuki, daripada sejak program ini diwujudkan hampir 200,000 lebih pelajar telah pun diterima masuk, dan success rate-nya begitu tinggi. Berapa? 80%? Almost 80%. 80% success rate yang kita lihat mereka berjaya keluar sebagai pelajar yang memperoleh scroll ataupun ijazah pertama. Ini menunjukkan bahawa mereka mampu, dan apabila mereka diberi peluang kedua untuk melanjutkan pelajaran. Kita kemungkinan saya tidak tahu keadaan dan suasana sebenar, tetapi kemungkinan berdasarkan kepada beberapa pandangan yang melihat bahawa kalau mereka mendapat melanjutkan pelajaran pun, peluang untuk mereka meneruskan ataupun mendapat pekerjaan itu sangat sedikit. Tetapi saya nyatakan bahawa mereka boleh menjadi usahawan, mereka boleh menjadi orang kata apa pun kerjaya yang mereka nak libatkan ataupun yang mereka cita-citakan, harus mempunyai ijazah atau mempunyai pendidikan. Kerana saya selalu sebut, kalau kita nak menjadi seorang petani, okey, tetapi petani yang mempunyai kemahiran dan juga kelulusan di dalam pendidikan. Kalau kita nak jadi penjaja, okey, kita mesti menjadi penjaja yang memiliki pendidikan tinggi. Kalau kita nak jadi para cendekiawan ataupun ilmuwan pun tentunya memerlukan pendidikan. Kerana itu harapan dan nasrat kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini menggalakkan supaya berbagai pendekatan dan juga berbagai approach mesti dibuat untuk melipat gandakan lagi dan juga menambah bilangan pelajar-pelajar di institusi pengajian dan pendidikan kita. Kerana kita tidak mampu untuk melihat lambakan generasi pada masa akan datang yang tidak mempunyai pencapaian di dalam pendidikan.